Bidan merupakan seseorang yang telah melengkapkan dan lulus program perbidanan yang berdasarkan ICM Essential Competencies for Basic Midwifery Practice and the framework of the ICM Global Standards for Midwifery Education, dan program tersebut diiktirafkan oleh negara di mana program perbidanan tersebut dijalankan, dan definisi ini adalah berdasarkan the International Confederation of Midwives yang telah diadaptasi oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan International Federation of Gynecology and Obstetrics. Menurut Akta Perbidanan 1966 di Malaysia, bidan merujuk kepada seseorang yang menjalankan aktiviti yang memerlukan pemahaman dan aplikasi prosedur serta teknik penjagaan perempuan mengandung yang normal dan sihat dari awal kandungan sehingga 6 minggu selepas melahirkan anak, termasuk penjagaan bayi yang normal dan sihat sehingga berumur 1 bulan untuk wang atau sebarang bentuk hadiah atau pampasan, kecuali pelajar-pelajar institusi perbidanan atau institusi latihan yang menjalankan servis perbidanan. Dan bagi mereka yang didapati menjalankan perbidanan tanpa berdaftar di bawah akta ini, boleh disabitkan kesalahan tidak melebihi RM2,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Menurut Lembaga Bidan Malaysia, di Malaysia di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia mengawal selia latihan dan etika bidan dalam Malaysia bagi memastikan praktis kebidanan yang dilaksanakan seperti yang tertakluk dalam Akta Bidan 1966 dan Peraturan-Peraturan Bidan 1990. Bidan merujuk kepada wanita yang membantu wanita yang mengandung sepanjang waktu mengandung dan kelahiran bayi, dan di mana pengetahuan ini diajar secara tidak formal sesama pengamalnya pada dahulu kala. Tetapi selaras dengan pembangunan sains, teknologi kini bidan merujuk kepada pengamal perawatan kesihatan moden yang menjalankan perbidanan di institusi-institusi kesihatan seperti di hospital. Di Malaysia, bidan memerlukan Advanced Diploma in Midwifery yang boleh diambil secara bersyarat, iaitu memiliki syarat seperti berikut. Yang pertama, diploma kejururawatan yang diiktiraf oleh kerajaan dan pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 3 tahun atau 1 tahun pengalaman dalam bidang obstetrik and gynecology. Yang kedua, ijazah sarjana muda kejururawatan kepujian yang diiktiraf dan berdaftar dengan Lembaga Jururawat Malaysia. Yang pertama ialah mandi teresak atau mandi air rebusan daun herba. Ini telah diamalkan secara turun-temurun. Mandi teresak ini sangat digalakkan kepada ibu selepas bersalin. Antara bahan yang sering digunakan ialah daun pandan, serai, lengkuas dan daun limau purut. Tata cara penyediaan mandi daun atau mandi teresak merupakan air mandian rebusan daun-daun herba. Sebelum digunakan, air rebusan daun herba yang telah suam hendaklah ditapis terlebih dahulu. Cara mandi air daun ini dimulakan dengan menjirus air rebusan herba di bahagian kaki terlebih dahulu, diikuti di bahagian badan dan diakhiri di bahagian kepala. Kekerapan mandi teresak adalah sekali atau 2 kali sehari. Selalunya, pengamal akan menyediakan air rebusan ini pada 3 hari pertama sahaja. Namun, amalan ini boleh diteruskan sepanjang tempoh berpantang. Urutan selepas bersalin merupakan salah satu kaedah yang penting dalam amalan perubatan tradisional Melayu bagi penjagaan ibu selepas bersalin. Urutan ini dimulai dengan urutan seluruh badan disertai dengan urutan khas. Bahan yang sering digunakan ketika berurut adalah minyak. Minyak yang paling kerap digunakan adalah minyak masak atau minyak kelapa, dan juga ada ketika waktu minyak dicampur dengan rempah ratus, daun herba atau minyak panas. Amalan berurut selalunya bermula pada hari ketiga selepas bersalin dan tempoh urutan adalah berbeza mengikut kehendak ibu. Lazimnya tempoh ini adalah selama 3 hari dan boleh dilanjutkan sehingga hari ke-40. Kekerapan urutan mempunyai pelbagai kaedah. Ada yang mengamalkan secara berturutan dan ada yang mengamalkannya secara berselang-seli dengan amalan bertungku. Tata cara turutan mengurut bermula dari perut, seterusnya bahagian paha, betis, tapak kaki, punggung, belakang, dada, bahu dan diakhiri di bahagian kepala.
Bertungku merupakan sejenis urutan yang menggunakan batu panas. Kebanyakan pengamal menggunakan batu sungai untuk amalan bertungku ini. Batu sungai diperoleh di kawasan bukit. Batu ini akan dikenakan selepas beberapa hari sebelum digunakan. Aktiviti bertungku sebaik-baiknya dilaksanakan 2 kali sehari, iaitu pada waktu pagi dan petang. Kebiasaannya amalan ini akan menggunakan batu sungai yang dipanaskan selama 30 minit kemudian dilapik dengan daun-daun herba. Balutan tungku di bahagian luar terdiri daripada 2 atau 3 lapisan kain diikuti dengan lapisan surat khabar dan daun-daun herba. Batu tungku yang panas akan diletakkan di dalam balutan dan seterusnya diikat seperti bunjut. Sewaktu bertungku, lapisan kain akan dibuka sehelai demi sehelai untuk mengekalkan kehangatan tungku ini. Seterusnya, dalam kaedah barut, amalan pemakaian barut ini sangat digalakkan untuk kembalikan kelangsingan badan. Barut ini dikenali sebagai bengkung. Dalam amalan barut, sehelai kain sepanjang 3 hingga 5 helai atau bengkung diikat kemas dari bahagian bawah pinggul ke bahagian bawah payudara. Antara bahan yang digunakan dalam sebelum memakai barut adalah terdapat ramuan herba yang disapu pada bahagian perut ibu. Ini adalah untuk mengepiskan perut, menegangkan kulit dan untuk mempercepatkan proses pelangsingan badan. Untuk beberapa hari selepas bersalin secara normal, ibu digalakkan menyapu campuran garam atau kunyit sebelum memakai barut. Selepas itu, ibu boleh menyapu caparan perahan limau nipis atau caparan ranggi dengan kapur. Barut atau berbengkung kebiasaannya dipakai oleh ibu sejurus selepas bersalin atau pada hari kedua sehingga hari ke-40. Lazimnya ia diperbuat daripada kain yang tebal dan mempunyai tali untuk ikatan yang lebih kuat dan kemas. Tata cara pemakaian barut berbeza-beza mengikut individu. Ikatan barut tidak mempunyai cara yang khusus, cukup sekadar ianya kemas dan tidak longgar. Seterusnya, pengaruh agama dalam perubatan tradisional Melayu ini, terutamanya perbidanan pada waktu kini, bukanlah bertujuan berunsurkan mistik dan sebagainya. Dalam agama, masyarakat Melayu mengamalkan perbidanan ini walaupun terdapat hospital ataupun klinik. Tetapi amalan perbidanan ini dianggap sebagai tipikal kerana masyarakat Melayu berpegang kepada ajaran agama bahawa sebarang sentuhan antara wanita dan lelaki yang tidak berkahwin ini adalah tidak dibenarkan. Dalam masyarakat Melayu, perubatan tradisional ini sukar ditinggalkan kerana walaupun ada perubatan moden, aspek perbidanan ini dikatakan sebagai anugerah Tuhan lah bagi individu dan keluarga tertentu yang bertujuan untuk membantu wanita dari semua lapisan masyarakat. Itulah antara pengaruh adat dan agama dalam ilmu perbidanan ini. Tidak dinafikan bahawa dalam ilmu perbidanan, dalam perubatan tradisional Melayu ini juga terdapat pengaruh ataupun elemen yang berkait rapat dengan proses rawatannya adalah antaranya adat dan agama. Okey, bagi adat, pantalaran makanan dalam perbidanan ini memberi kesan kepada masyarakat Melayu yang mempercayai konsep keseimbangan badan dan konsep sejuk dan panas. Berdasarkan kepercayaan ini, makanan, ubatan dan penyakit dibahagikan kepada kategori tersebut yang memberi kesan kepada fizikal manusia. Penyakit dimasukkan oleh masyarakat Melayu iaitu ketidakseimbangan elemen-elemen tersebutlah. Baiklah, melalui pembacaan kumpulan kami, pakar-pakar antropologi menerangkan bahawa asas amalan pantang larang diamalkan masyarakat Melayu berlandaskan kepada elemen tersebut. Tak dinafikan bahawa ilmu perbidanan ini penting kepada ibu selepas bersalin mengamalkan tempoh pantang selama 44 hari mengikut tradisi yang dibantu oleh bidan kampung, pengasuh khusus, emak sendiri atau juga ibu mertua.